Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Afiq Aiman di sini daripada Cikgu Kereta. Hari ini saya nak kongsikan 8 perkara yang anda perlu periksa sebelum anda membuat perjalanan jauh. Seperti yang anda lihat, saya dah penuh dah dengan barang hari ini. Jadi saya nak periksa kereta saya. Macam mana nak tengok adakah dia sihat untuk perjalanan jauh. Hari ini kita akan pergi ke Kuala Lumpur. Tapi tak ada dah rakaman tu. Jom kita tengok. Okey, yang pertama sekali adalah anda perlu periksa bila anda perlu servis minyak enjin kereta. Jadi untuk kereta ni saya sudah periksa, ada lagi 2000 km sebelum ia perlu ditukar. Jadi jika anda periksa bahawa perjalanan anda pergi balik mungkin tak lebih 1000 km, itu adalah menunjukkan kereta anda sudah bersedia untuk pergi perjalanan yang jauh. Kenapa anda tak boleh lebih daripada sepatutnya? Minyak enjin yang terlebih masa akan menyebabkan wear and tear yang lebih tinggi daripada sepatutnya. Jadi anda perlu memastikan minyak enjin tidak lebih daripada yang sepatutnya. Jika minyak enjin anda adalah full, selalunya 10,000 km. Dan jika kurang, maybe 7,000, maybe 5,000, ikut minyak yang disarankan, ikut perbatuan yang disarankan oleh manufacturer kereta anda. Ada kereta yang boleh tahan 10,000 km setiap kali servis, ada yang tidak boleh. Ikut enjin yang anda pandu. Baiklah, seterusnya anda perlu cek anda punya minyak enjin tu, kondisi dia macam mana. Tak semestinya jika perbatuan tidak lebih, minyak enjin anda masih boleh digunakan. Kadang-kadang anda akan jumpa besi sewaktu anda periksa anda punya minyak enjin tersebut. Mari kita tengok. Peletakan dipstick adalah berbeza mengikut enjin anda. Ikut kereta anda lah. Macam ini adalah Toyota Innova 2000cc. Dia berada di hadapan ini. Selalunya kepala dia berwarna kuning. Jadi anda tarik dan anda lap dahulu. Kemudian anda masukkan semula. Dan masukkan dan keluarkan kembali. Okey, jika anda dapat lihat di sini, minyaknya telah kurang daripada sepatutnya. Saya tahu kondisi enjin kereta saya telah tidak seperti sepatutnya. Piston ring dia telah makan. Tetapi dia masih belum bersedia untuk diturunkan enjin dan kita kena overhaul balik lah. Jadi saya masih belum bersedia sebab dia masih boleh digunakan. Damage has been done. Jadi kalau nak buat, boleh. Kalau tak nak buat pun boleh sebab dia dah rosak dah pun dia punya piston ring. Tapi better buat sebelum dia makan anda punya cylinder block. Sementara itu, anda juga boleh periksa macam-macam minyak yang ada di enjin ini. Iaitu yang first, anda boleh periksa anda punya power steering fluid. Power steering fluid berada di sini atau kadang-kadang ada berada di tepi, kadang-kadang ada berada di tepi, ada berada di tepi. Selalunya di situlah. Akan tetapi yang di belah kiri semestinya adalah brake. Jadi macam mana anda nak tahu power steering fluid tu mencukupi seperti yang sepatutnya? Anda boleh periksa dekat bahagian power steering fluid ni, pusing. Kemudian anda cek dekat level dia. Kalau cold, hot macam ni. Okey, boleh tengok dekat sini cold dengan hot. Jika ia cukup, anda cukuplah, tak payah tambah ataupun pergi flushing kalau minyak itu sudah hitam. Seterusnya, apa yang anda perlu buat adalah anda periksa minyak brake. Minyak brake selalunya berada di bahagian driver. Di hadapan anda akan nampak satu tong berwarna putih. Yang mana dalam tu minyaknya berwarna merah. Di sini, anda tengok dia ada level low. Yang maksudnya minimum lah. Jadi dia tak boleh kurang daripada sepatutnya. Jadi anda kena pastikan dia lebih daripada sepatutnya dan color dia masih cantik iaitu merah, bukan hitam. Okey, yang seterusnya, apa yang anda perlu periksa adalah paling penting sekali iaitu coolant. Coolant digunakan untuk menyejukkan enjin kereta anda. Jika coolant tidak cukup, enjin anda akan lebih daripada sepatutnya dia punya suhu. Jadi apa keburukannya? Enjin tidak akan berjalan pada suhu yang optimum. Kesannya, minyak anda akan lebih daripada sepatutnya. Yang kedua, enjin anda boleh overheat. Maybe kalau dia biasa kat 3, sekarang dia akan berada dekat ke poin yang keempat. Jadi dengan hanya memastikan air coolant anda cukup dengan air yang sepatutnya, insyaAllah enjin anda akan berjalan pada suhu yang optimum. Jadi kalau dia kurang, apa yang anda perlu tambah? Adakah anda perlu tambah coolant ataupun air pipe biasa? Jadi air yang saya sarankan adalah air bateri. Akan tetapi jika tak ada air bateri, anda boleh gunakan air reverse osmosis, contoh air Kowe ataupun air yang ada jual di
di kedai-kedai yang ada kat depan tu ada tong kan. Okey, anda boleh guna itu, tetapi sebaiknya jangan gunakan iPad. Okey, sebaiknya semasa anda masih berada di bahagian enjin, perkara yang seterusnya anda perlu periksa adalah kondisi belting kereta anda. Untuk Innova ada satu sahaja belting, iaitu belting yang menggabungkan antara semua power steering fluid, kompresor, water pump, alternator, semua bersambung sekali dengan dia punya crankshaft, punya puli. Jadi untuk kereta ni amat mudah lah, tetapi kos penukarannya adalah sedikit tinggi sebabnya dia memakan banyak masa lah untuk buka. Jadi cara untuk periksa anda punya belting adalah dengan memeriksa jika ada pengaratan ataupun ada keretakan yang berlaku di belting. Anda perlu tukar. Dan jika belting anda berasa macam sedikit berminyak, maksudnya ia akan cepat rosak daripada sepatutnya. Belting tidak boleh kena minyak, dia akan pendek umurnya. Sama dengan mentol kereta kita. Mentol kereta kita, jika kita sentuh dia punya bab, selalunya bab tu akan pendek umur berbanding yang sebelahnya yang tak kena jari kita. Okey, yang ini kalau kena minyak, kita kena bersihkan ataupun tukar baru. Ataupun kalau dah kena minyak, tak nak tukar baru, kita just kena perhati selalulah sebelum dia putus sendiri. Apakah kesannya jika putus sendiri? Enjin anda akan tak boleh guna terus dah, buang je. Banyak benda nak kena tukar. Selalunya orang akan overhaul lah. Maybe memakan masa, maybe untuk kereta Toyota Innova dalam RM2,000 atau lebih untuk kereta-kereta yang lain. Yang seterusnya, anda perlu cek kondisi tayar kereta anda. Kondisi tayar kereta anda adalah berbeza-beza mengikut setiap tayar, periksa setiap satu. Ada tayar yang makan sebelah aja, ada tayar yang makan, kalau ada dua, dia makan sebelah sini ataupun dia makan tak rata. Anda kena periksa setiap satu. Secara generalnya, anda hanya perlu periksa dia punya pressure. Untuk kat rumah kita tak boleh cek, tapi kalau kita pergi kat Petronas ataupun kat mana-mana stesen minyak yang anda suka, anda boleh pergi dekat link yang saya bagi ni dan saya ada ceritakan macam mana nak pam angin secara betul. Seterusnya untuk tayar, anda perlu periksa berapa umur tayar kereta anda. Setiap satu mungkin berbeza jika anda tukar pada waktu yang berlainan. Akan tetapi secara generalnya, kereta anda tidak boleh melebihi 5 tahun. Akan tetapi kalau lebih, tapi kondisi tayar kereta masih elok lagi, tak ada retak, anda masih boleh gunakan tayar kereta itu. Tetapi jika ia sudah retak, disarankan tukarlah tayar yang baru. Sebab ada tayar yang walaupun belum sampai 5 tahun, dia dah mula retak. Dia ikut model. Ada mahal, ada murah. Terpulang kepada anda punya bajet. So, secara generalnya, lagi murah tayar tu, lagi cepat dia rosak. Lagi mahal tayar tu, lagi lambat dia rosak. Tetapi dia akan rosak dia punya bunga. Bunga dia, secara generalnya, anda perlu tengok dia punya tear mark. Tear mark tu berada dekat-dekat dengan antara bunga tu lah. So antara bunga tu ada dia punya petanda. Kalau Michelin dia akan ada lambang Michelin kat situ, tapi untuk tayar kereta ni dia ada lambang arrow berbentuk segitiga dan anda perlu periksa pergi ke situ and then tengok dia punya ni. Dan bezakan antara belah luar dan belah dalam, adakah sama dia punya makan. Jadi kalau tak sama, saya sarankan pergi buat alignment terlebih dahulu dan buat balancing dan dengar apa yang mekanik tersebut sarankan. Jika perlu tukar, saya sarankan untuk tukar sebab perjalanan jauh selalunya kita akan jumpa bermacam-macam kondisi jalan dan untuk mengelakkan kereta terpusing, itulah jalan yang terbaik. Okey, seterusnya adalah anda perlu periksa anda punya wiper blade. So, enjin ni kita dah boleh tutup lah sebabnya kita dah siap periksa. Jangan tinggalkan apa-apa. Baiklah, untuk wiper blade, cara untuk periksa adalah kita angkat dan kita mainkan dia punya wiper blade. Jika wiper blade tersebut masih lagi lembut untuk dipicit-picit macam ni, maksudnya wiper blade tersebut masih boleh digunakan. Akan tetapi jika ia sudah keras, dia pasti akan mengeluarkan bunyi seperti ini. Yang seterusnya adalah lighting system. Lighting system ni kita kena periksa setiap satu. Jangan ada satu mentol pun yang terbakar. Tapi kalau mentol dekat belakang, dekat nombor plate tu terbakar, tak apalah. Cuma yang lampu-lampu lain, lampu kecil, lampu besar, lampu tinggi, lampu signal, semua kena hidup. Fog lamp kalau tak hidup pun tak apa. Tapi kalau hidup lebih baik. Okey, jom kita periksa setiap satu lampu ini. Untuk pemeriksaan lampu, apa yang anda perlu buat adalah anda perlu periksa setiap satu. Jadi caranya anda perlu onkan lampu. On kecil, on besar. Jadi kita perlu on yang kecil dulu, kita periksa di hadapan, hidup ke tidak.
Kemudian kita hidupkan yang besar pula. Kita periksa sama ada lampu besar hidup ke tidak. Kemudian lampu tinggi pula. Kita tolak ke depan, and then kita tengok sama ada lampu tinggi hidup ke tidak. Alhamdulillah semua hidup. Jadi sekarang ni kita akan cek lampu signal. Macam mana cara paling mudah untuk cek lampu signal? Lampu signal bersambung direct dengan lampu kecemasan. Jadi jika lampu kecemasan tak hidup, salah satu maksudnya lampu signal anda pun tidak akan hidup. Jadi jom kita tekan lampu signal. Lampu kecemasan ada berada di sini, kita tekan lampu kecemasan. Jom kita tengok. Baiklah, kita dah periksa semua lampu signal hidup. Jadi lampu seterusnya adalah lampu reverse. Baiklah, untuk reverse anda ada dua cara, iaitu anda boleh periksa berdua ataupun anda boleh cek seorang-seorang. Cek untuk reverse adalah cek untuk hidup ketak lampu undur di belakang. Jadi lampu undur ni sangat penting jika anda nak keluar daripada parking. Orang belakang tahu bahawa anda nak keluar daripada parking. Kalau lampu ni tak hidup, boleh membahayakan keadaan kereta anda. Jadi bagaimana caranya? Jom saya kongsikan. Baiklah, first anda perlu ada kunci kereta anda. Anda masukkan dan pusing pergi ke on. Dan untuk gear auto, anda perlu tolak sambil menekan shift lock. And then pergi kat R. Enjin tak hidup ya waktu ni. Jadi jom kita tengok kat belakang. Jadi seperti anda lihat, lampu gear reverse kanan dan kiri hidup kedua-duanya. Jadi ia tidak membahayakan orang yang di belakang. Jadi kita sudah cek gear reverse. Alhamdulillah semua okey. Untuk lampu brake, akan tetapi anda tak boleh periksa seorang-seorang sebabnya anda kena letak beban dekat brake ataupun anda kena letak seorang kat situ untuk tekankan brake dan tengok adakah lampu ni hidup. Tetapi secara generalnya jika lampunya hidup, selalunya lampu brake pun hidup. Akan tetapi kita tak boleh cakap macam tu sebab dia adalah dua bab yang berlainan pada bab yang sama. Dia ada dua line. Jadi kalau brake tu putus, brake tak hidup tapi lampu biasa hidup. Jadi anda perlu periksa berdua ataupun anda pergi undur, dan jika ada pantulan daripada belakang, maka anda boleh gunakan itu untuk tengok sama ada lampu brake anda hidup ataupun tidak. Jadi anda telah memeriksa semua komponen-komponen yang penting untuk kereta anda. Pastikan kereta anda berada dalam keadaan yang sihat, dan kalau nak saya periksakan pun boleh jika anda berdekatan dengan saya, datang ke bengkel saya di 23 Jalan Bestari 88 Taman Mutiara Rini, Skudai, Johor, dan kita akan periksakan. Jadi jangan lupa tekan subscribe, dan kalau anda suka video ni tekan like. Kalau nak marah video ni pun tekan je lah butang marah ataupun butang dislike. Jika ada apa-apa nak tambah, boleh tulis di komen di bawah. Saya Afiq daripada Jaga Kereta. Jom jumpa saya di KL.